Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia Madani, terus meyakini Malaysia Madani. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak terpilih, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak terpilih, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan. Dari budi jadi budaya, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak terpilih, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak terpilih, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani. Dari Pusat Penyiaran Aswara membawakan Suara Anak Madani bersama hos anda Datuk Seri Syamsul Iskandar bin Muhammad Akin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Setahun teguh bersatu padu, negara bangsa terus dipacu. Teras Madani jadi teraju, Malaysia kembali berdaya maju. Malaysia makmur, rakyat berbudi, pemimpin beradab, elok pekerti. Beza pendapat sama diraih, iri dan dengki harus dijauhi. Selamat datang ke program Julung-Julung Kali Suara Anak Madani yang kita langsungkan daripada Pusat Penyiaran Aswara bersama-sama dengan kru dan pasukan daripada Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem Aswara. Dan tentunya Suara Anak Madani ini akan menjadi satu platform untuk menyampaikan suara rakyat secara langsung kepada individu dan pimpinan yang diamanahkan untuk mentadbir, mengurus dan sama-sama mengemudi kepimpinan Kerajaan Perpaduan Madani. Dan pada malam ini saya akan bersiaran bersama-sama dengan rakan pengacara Saudari Marina Ghani yang ingin memulakan dengan serangkap pantun. Silakan. Datuk Seri, YB Azalina, YB Fahmi, izinkan saya baca sebuah pantun. Okey. Pergi ke kedai bersama Kak Ani, datang membeli sebiji durian. Setahun sudah Kerajaan Madani membentuk atas dasar perpaduan. Silakan, Datuk Seri. Baik, bersama-sama kita di studio, kita ada dua tokoh yang tidak asing lagi, yang sangat tersohor. Pejam celik dah setahun jadi menteri. Dan tentunya punya banyak pengalaman. Di sebelah kanan saya, Yang Berhormat Datuk Seri Azalina binti Osman Said, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang memberikan tumpuan khusus undang-undang dan reformasi institusi. Dan di sebelah kanan beliau, tidak perlu kita perkenalkan lagi, YB Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia. Ini bukan kawasan YB Fahmi ya. Bukan. Luar sikit daripada kawasan saya.
Sempadan. Sempadan. Baik, kita akan sambung selepas ini dengan soalan-soalan yang tentunya panas. Kita akan ada soalan daripada saya, soalan daripada audience untuk sama-sama kita hayati perbincangan yang sangat menarik pada malam ini. Sempena 1 tahun Kerajaan Perpaduan Madani. Apa cerita yang perlu kita kabarkan kepada rakyat? Silakan. Baik, YB Fahmi, kita tahu bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar yang lebih popular dengan PMX telah pun setahun dan begitu juga dengan Kabinet Kerajaan Madani. Namun ada kalangan beranggapan bahawa Kerajaan Perpaduan Madani ini quote unquote tewas dalam perang media sosial setelah setahun di Putrajaya. Jadi apakah pihak kerajaan tidak mempunyai kemampuan ataupun kekuatan untuk mengatasi pelbagai isu yang dibangkitkan oleh rakyat maupun sekarang ni warga netizen? Ya, terima kasih Datuk Seri Syamsul. Ya, kalau kita tengok sebenarnya dalam setahun berkhidmat ni banyak perkara yang telah saya pelajari. Termasuklah antara lain kita sekarang dapat tahu sumber yang diguna oleh pihak-pihak tertentu sebelum ni memang sumber-sumber yang sangat besar. Sebelum ni kita pun tanya dari mana datang duit yang banyak ni, tapi kalau kita tengok sekarang ni kita nampaklah ada beberapa kes dibawa ke mahkamah melibatkan jumlah yang cukup besar, dan semua ni ada kesan sebab kita tengok ramai yang contoh menjadi influencer yang menyokong dengan kuat. Sebelum ni saya difahamkan sekarang ni ada beberapa panggilan daripada lembaga hasil, ya. Jadi mungkin kita tengok mula reda sikitlah sebab banyak persoalan timbul tentang dari mana datang duit ni, berapa banyak duit yang datang ni, antara lain lah. Tapi masa yang sama di pihak kerajaan juga kita telah banyak berusaha untuk sama ada mendapatkan lagi ramai kawan-kawan untuk bercerita tentang kejayaan, tentang usaha, sama ada PMX ataupun Rumah Menteri ataupun kerajaan secara amnya. Tapi kita mula nampak ada satu perkara yang sedikit menarik, iaitu isu algoritma. Algoritma. Jadi perkara ini sedang diteliti, ada benda yang boleh saya cerita, ada benda tak boleh saya cerita, tapi kita nampak next thing to tackle ialah isu algoritma tu. Jadi kita akan mantapkan lagi dan masa yang sama kita tahu mungkin orang tak tengok TV sangat per se, ya, tapi dia akan tengok klip-klip daripada TV yang dimuat naik dalam TikTok sebagai contoh, ataupun di-share dalam WhatsApp, ya. Jadi cabaran kita selain daripada musuh politik itu biasa, ialah omnidirectional reality berkomunikasi sekarang. Dia pelbagai hala. Itu cabaran kita. Ya, kita akan pergi lebih lanjut tentang topik ini yang saya ingat sangat penting dan ramai juga rakyat di luar sana ingin tahu. Tapi boleh saya tambah? Ya, sila. No, I think saya rasa ni kena cakap Melayu ke? Boleh, Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh. Cakap Bahasa Arab boleh. semua boleh ya? Boleh. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Okey, saya rasa sebenarnya to add on to apa yang sahabat saya YB Fahmi cakap tu ialah this is a perception war lah. Dan saya rasa sejak daripada mula kes Trump bertanding sebagai Presiden Amerika Syarikat, Trump mempunyai kekuatan di segi kewangan dan dia beli social media. And point yang YB Fahmi cakap tu betul. Sebab mereka menganggap bahawa perang persepsi ini akan menggerakkan sokongan dan undian. Mungkin masa pilihan raya it may make sense lah sebab orang dia mungkin kita tahu di segi psikologi orang pergi mengundi, dia banyak mob mentality. Kadang-kadang didengar kepada cakap-cakap majority. Tapi dulu bila kita berkempen face to face, muka kita bercakap. Masa zaman your parents, my late parents pun sama.
Ya. Sekarang ni kempen banyak is online, social media. Jadi mana-mana kerajaan hari ni pun berhadapan dengan kes Gaza, Palestin dengan Israel, banyak pandangan yang bertembung bermula daripada ukuran social media. Ya. Yang kadang-kadang betul ataupun salah, kita tak boleh evaluate dan kita tahu kan. Saya panggil dia Dok Sam lah sebagai steward politik. Saya rasa sebenarnya nak sebagai peguam nak check facts dari segi fakta betul tidak tu tak ada masa. Ya. Dia terlampau laju. Jadi betul tak betul, lagi dia sensational, lagi dia mewujudkan negatif persepsi terikat dengan elemen TikTok ni, dia macam satu konsep entertainment. Jadi kepercayaan tu ada dan saya rasa nak betulkan ialah kalau nak kata kononnya kerajaan gagal di segi social media, saya rasa isu yang kita perlu pertekankan ialah gagal dalam aspek apa. Kalau nak mengejar populariti, bukannya kita ada pilihan raya umum sekarang. Ya. Kita dah selesai isu pilihan raya. Ya. Jadi sekarang ni ia mewujudkan persepsi untuk menggerunkan kononnya orang tak suka. Tapi orang lupa sistem di Malaysia ni sistem Westminster. Kita lantik 222 di parlimen yang memilih untuk membentuk kerajaan. Dia bukan macam Presiden Amerika Syarikat, satu orang tu dia undi, orang tu lah yang memerintah. So, saya nak betulkanlah. Bukan saya lebih sudu pada kuah kan, tapi Ya, saya lebih nak jawab dari segi konsep demokrasi. Ya. Tapi Datuk Seri Azam, ada berapa undang-undang sekarang yang bertujuan untuk mengawal fitnah dan serangan-serangan ini? Ada yang mereka menyatakan bahawa undang-undang ada tapi kita gunakan undang-undang untuk memadamkan segala kritikan. Saya rasa ini sebab masalah yang paling besar kita sebab PM10 ialah seorang Demokrat. Ya. Dan itu menjadi satu ukuran yang bila dia bercakap ataupun kepimpinan bagi pihak dia, saya buat akta anti-fake news law. Ya. Masa dia berkerajaan di bawah PM7 Dah banyak sangat PM, saya lupa PM7. Dr. Mahathir. Okeylah. Yang pertama dia buang akta fake news. Tapi akta undang-undang fake news yang masa tu saya menteri undang-undang dulu tu saya buat. Kita nak keluarkan segala fitnah dalam social media tu kita pergi mahkamah dapat ex parte injunction. Tapi sebabnya platform owner macam Facebook, Instagram, dia tak nak keluarkan sebab pada dia menggalakkan democratic principle, kebebasan bercakap yang mana pada dia kalau tak ada perintah mahkamah tak boleh dibuang. Saya rasa YB Fahmi pun Dia kalau saya boleh tambahlah, dia macam sekarang ni kita nampak kita ada hak untuk bersuara. Tapi ada line. Contoh, boleh nak tegur PM, nak kata macam tu macam ni. Tapi bila kita cross the line, bila kita nak bom rumah dia. Nak bayar 5 juta, tembak mati menteri. You go over the line though. That's too much. Ya. Persoalannya juga, apakah yang sedang berlaku dalam masyarakat kita sehingga boleh ada bibit-bibit kebencian ditanam, dipupuk, dididik, ya, dan disemai dengan baja yang busuk dan buruk. Jadi ajaran apa ini? Kan? Tapi saya rasa nak tambah, salah satu pada sebab utama ialah dia boleh lari belakang dia punya kenyataan sebab dia tak bercakap secara terbuka. Ya. Dan dia mungkin pakai sistem robot. Dan dia mungkin hanya meletakkan nama samaran tu sebab dia berani menyatakan A, B, C, D, E. Tapi kena tangkap juga. Tapi kena tangkap juga, isu dia ialah dia akan kata di mahkamah, oh, this is unconstitutional, mengacau hak kebebasan sebagainya lah. Itu pembelaan. Ya. Itu hanya dia kata apa? Fair comment kan? Fair comment. Tapi bezanya macam kita yang buat undang-undang ataupun peguam mungkin di luar sana antara slander dengan libel tu dia orang kata parti politik tak boleh sama untuk fitnah. Sebab orang berpolitik ni kena terima kritikan negatif. Ya. If not, jangan masuk dalam arena politik. Ya. Politik ni bukan macam yelah orang jadi pelakon pun orang kutuk kiri kanan, penyanyi dan sebagainya. Producer hari ni pun nanti kena marah lepas ni. Isu dia ialah itu konsep demokrasi tapi dia ada limit. Ya. Dan itu yang makna YB Fahmi tadi. Kita bercakap, kita bertanggungjawab. Tapi pada persepsi saya, dia banyak lari lah. Mungkin seorang tu kita bertangkap, yang sokong-sokong hantar-hantar, yang forward-forward tu, dia akan kata dia dapat, dia forward, dia dapat, dia forward. Jadi dari segi undang-undang, saya nak tanya Menteri Komunikasi. Ada beberapa negara yang mengharamkan TikTok.
Tahun depan ni adakah kita akan haramkan TikTok? Atau Telegram? Itu dia kita sekarang ni ada macam-macam platform. Kalau kita tutup satu, nanti yang lain pun akan naik juga. Ya. Jadi isu dia saya rasa bukan tak semestinya untuk mengharamkan. Saya baru-baru ni buat pertemuan dengan, saya bagi contoh dengan Indonesia, ya, dengan ada wakil daripada Indonesia haramkan TikTok untuk dia, dagang. bila saya bercakap dengan mereka, dia kata TikTok masih ada. Tapi yang ditutup tu adalah TikTok Shop. Bezanya adalah social media dengan social commerce. Tapi bila saya bercakap dengan mereka, mereka memberi indikator yang menunjukkan dia nak kawal. Jadi dia tutup sementara waktu, akan dibenarkan beroperasi kemudian dengan beberapa kawalan. Kalau kita tengok, di dunia ada beberapa negara yang telah haramkan. India, dia dah 4 tahun tak ada TikTok. Tapi masa yang sama, dekat China dengan Amerika Syarikat, dia ada dua cara yang sangat berbeza. Di China, dia kata no TikTok, tapi you buat Douyin. Nah, itu nama dia punya equivalent dekat China. Dekat US, dia ada apa yang dipanggil Project Texas, yang mana semua data melibatkan rakyat Amerika Syarikat mesti disimpan di premis di Amerika Syarikat, dipegang dan dijaga oleh staf Amerika Syarikat. Jadi ada dua very opposite ends. Saya nampak mungkin untuk tahun depan ni kita tak berhasrat untuk tutup TikTok, tapi kita kalau boleh nak tutup mereka yang merosakkan nama TikTok. Lebih kurang macam itulah. So saya harap audience ini semua baik-baiklah kamu ya dalam TikTok. Saya pernah kena tegur dulu kan. Ni puak-puak yang suka panggil saya macam-macam lah dalam TikTok. Dia kata, saya nak hantar ni lah, nak hantar tu lah. Hantar kereta peronda. Hantar kereta peronda, macam-macam. Tapi asasnya ialah kita ada hak untuk bersuara. You have a right. You can use any platform. Tapi kita juga ada undang-undang, kita juga ada adab. Kalau kita cross the line, bersedialah. Kita ada hak untuk bersuara dan saya fikir sekarang ni di Parlimen juga menarik. Dan kita baru saja selesai sidang Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Dewan Negara minggu depan. Tak Dewan habis Negara minggu depan. Jadi bagaimana Menteri Parlimen melihat perbahasan di Dewan Rakyat? Adakah up to the mark? Sesuai dengan peranan masing-masing kerajaan dan pembangkang dari segi aspek kebebasan bersuara tadi? Kalau saya nak komen masa PMX Ketua Pembangkang, mungkin saya sebagai kerajaan dan pernah tak jadi kerajaan sebagai backbencher, saya tengok lebih banyak konstruktif opposition. Saya ingat masa PM9 buat perjanjian CSA, sign agreement, ada saya soal pada PMX, dulu dia Ketua Pembangkang, saya tanya kenapa mereka bersetuju dan dia terang pada saya bahawa dia kata blok pembangkang menerima hakikat bahawa ini adalah kerajaan yang dianggap sebagai coalition government. Dan dia kata biarlah dia takbir dan kita berhadapan dengan pilihan raya supaya rakyat dapat memilih. Jadi saya pun melihat itu sebagai sebenarnya amalan demokrasi sebab dalam sistem Westminster sekali lagi lebih satu kursi pun dah kira menang. Tapi hari ini sayang seribu kali sayang sebab setiap kali saya dengar pembangkang bangun setiap kali begitu macam adanya konsep pendekatan kebencian, mengaibkan, malu, memanggil nama dan ekstremisme. Tapi yang paling saya rasa sedih lah sebab pada saya takkan bila kita jadi ahli parlimen hanya kerana kuasa saja nak bentuk kerajaan. Dan kalau kita blok kita kalah, kalau kita tak bersetuju nak jadi kerajaan campuran, kita terimalah hakikat jadi pembangkang yang bertauliah dan bermaruah. Itu sebab sistem Westminster dia ada shadow minister. Shadow minister ni apa? Kalau kita tembak di segi dasar, saya rasa itu lebih adil, afdal sebab kalau dia kata nak TikTok, mungkin menteri dia yang shadow kepada komunikasi kata, kalau kami kerajaan kami tak akan buat sedemikian. Jadi dia lebih kepada intellectual discussion. Dan bagi saya rakyat Malaysia ni ialah golongan mereka yang berakal dan mereka boleh memilih. Jadi kalau kita bagi peluang pada blok ni, tapi blok ni tak menang majoriti tapi kita campur tolak. Jadi kita biarlah sebab kita tak ada fixed term parlimen macam di UK. Jadi kalau sebabnya premis kita bertukar kerana kita ada Akta Lompat Parti, maknanya kita bersetuju bahawa kerajaan tak boleh digugurkan. Itu sebabnya ini adalah kerajaan yang telah diwujudkan atas titah Yang di-Pertuan Agong.
Ya. Jadi biarlah kerajaan itu selesai sampai PRU ke-16 supaya kerajaan dapat ditadbirkan. Saya sendiri boleh beritahu daripada pengalaman pernah jadi timbalan speaker, menteri, pembangkang, macam-macam je saya boleh cakap. Macam. Yang pertama saya sedari ialah pengalaman saya peribadi sebagai menteri undang-undang kali ini ialah kes Sulu. Ya. Yang mana bila kerajaan bertukar, mereka mengambil kesempatan menganggap bahawa bertukar peguam negara, bertukar Perdana Menteri, dia boleh ambil kesempatan. Ya. Menganggap bahawa kita ni tak perasan, dia dapat perintah yang tak munasabah, dia serahkan supaya dia tahu bahawa tak banyak pun dia minta 14 bilion USD, dia tak dapat banyak, dapat 10% pun dah kira banyak. Ya. Itu sebabnya kita mesti memahami bahawa kalau kita dah terima titah tuanku untuk wujudkan satu kerajaan dan ada Akta Lompat Parti bercakap tentang macam contohnya Kemaman kalau menang jadi Perdana Menteri ke-11 setiap bulan. Jadi bagi saya pun dalam perkara ni dia kena agak-agak lah. Ya. Kenalah profesional. Saya tahu semua nak kuasa, semua nak jadi. Tapi kita dah setuju nak jadi, dah ikrar nak jadi, dah angkat sumpah nak jadi ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Negara, ahli Dewan Undangan Negeri. Kita kena selesaikan kerja kita pada rakyat. Sebab yang meletak kita adalah rakyat. Ya. Baik, kita akan sambung lagi dengan soalan baru-baru ini tentang ahli parlimen PN. Tapi kita akan berhenti sebentar untuk sama-sama beri peluang. Dok Sam tak nyanyi ke? Dan Tak nyanyi? Lepas dalam ni? sebentar lagi kita akan Joget pun tak? dendangkan dengan Melaka ni dia boleh dondang sayang. ini adalah Kugiran Aswara. Baik, kita mulakan segmen kali ini. Sebelum kita tanyakan soalan kepada tetamu, kita sama-sama tengok rakaman rakyat yang diusahakan oleh kru kita. Assalamualaikum. Hai, I'm Marina. Hari ini kita berada di Aswara, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. Hari ini kita akan interview warga-warga Aswara tentang Malaysia Madani atau Kerajaan Perpaduan. Jom. Aziz pernah dengar tentang Malaysia Madani tak? Pernah. Apa yang Aziz faham tentang Malaysia Madani? Okay, Malaysia Madani is about Malaysia yang bertamadun. Because I know Madani means bertamadun in Arab. Yeah, that's all. Rasanya ini slogan atau boleh katakan program yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita. Dan saya rasanya ini lebih kepada kesatuan dan perpaduan masyarakat lah. Saya kurang faham sikit sebab benda tu dicakap tapi tak nampak sangat. For me, I feel Malaysia Madani is something yang nak memupukkan segala kaum, segala bangsa kat Malaysia. Just that dia masih tak kukuh lagi dia punya foundation tu. Konsep Malaysia Madani adalah tentang berdasarkan tentang berbilang kaum, kesatuan berbilang kaum adalah satu ideologi yang sama dengan satu matlamat yang samalah untuk meraihkan Malaysia yang sejahtera. Malaysia Madani ni sebenarnya dia satu slogan lah, sebut dari Perdana Menteri kita orang. Sebagai dia buat slogan ni sebagai satu panduan lah, untuk pentadbir kita orang. Bagi saya sendiri, perbezaan tu tak ada pun. Tak ada macam jauh sangat. Masih sama, cuma dia ada benefit yang sikit je. Tapi masih sama yang konsep diorang untuk Malaysia Madani tu. Now we are hearing about a lot of new things from our new PM. Baru-baru ni je I dengar pasal digitalization of IC license and stuff. Dulu walaupun tak ada benda-benda macam tu, dia ada perks lain. BRIM ada, banyak-banyak ada. So dia different perks je. Bagi saya tak ada efek apa-apa untuk saya sangat. You sama je kerajaan dulu ke sekarang? Ya. Okey. Apa yang you harapkan daripada kerajaan perpaduan yang sekarang? Saya harap Malaysia punya government boleh lagi support. Mungkin kita dari arts, mungkin government boleh lagi banyak support arts untuk bagi kita banyak funding ke atau support kita punya event. My harapan adalah untuk kerajaan untuk see
all the students, okay, dari segi peluang pekerjaan, dari segi benda-benda yang kecil dan besar untuk membangunkan supaya kita punya mentality health dan juga kita punya dalaman untuk kita tahu tentang kerja luar itu lebih besar lah. So kita orang yang orang muda ni tahu apa kita nak buat next. Macam saya harapkan bahawa nasib rakyat terutamanya yang masih lagi tergolong dalam golongan yang bawahan dapat ekonomi yang stabil lah. Dari segi ekonomi, biarlah kita ni berada dalam ekonomi yang stabil, mampu menjana pendapatan lebih baik lagi dan juga meningkatkan ekonomi negara dan juga membantu daripada segi kesejahteraan kita bersamalah. I hope like they see us more, like dorang lagi nampak yang as a student we have a lot of struggle and then like they help us more lah. Kerajaan boleh meningkatkan kesedaran lah kepada masyarakat untuk lebih baik mendidik generasi yang muda lah, tentang Malaysia Madani ini. I really hope they find a way to abolish racism. That's it. Baik, itu adalah suara anak Madani. Jadi mungkin quick comment daripada kedua-dua menteri, mendengar kritikan, harapan, ada yang tak faham, perlukan penjelasan. Fair sebab saya rasa adil sebab tapi dia juga melambangkan satu segmen iaitu para pelajar Aswara. Ya. Jadi kalau kita faham latar belakang memang berbeza tapi semua adalah pelajar-pelajar IPT. Ya. Jadi kalau saya rasa nak selami kita tengok dari sudut pandang tu, okey, ini sudut pandang pelajar-pelajar lah contoh kan. Baik. Tapi penting sebab mereka merupakan sebahagian daripada golongan contoh pengundi yang paling besar yang bawah umur 30 tahun. Pengundi muda. Pengundi muda. Ya. Dan saya rasa ada beberapa perkara yang mungkin kita kena tingkatkan. Mungkin bagi setengah orang dia mungkinlah saya tengok satu isu yang mungkin paling dekat di hati ialah isu perut, isu duit, isu makan minum. Ya. Jadi dalam tahun pertama ni memang banyak perkara yang kita buat adalah bersifat asas struktural reform kan. Dengan pengenalan ekonomi madani, dia adalah gagasan, dia adalah kerangka. Kita umumkan energy transition roadmap. Ya. Kita umumkan new industrial master plan, plan induk perindustrian baru. Jadi semua perkara ni dia akan anjakkan ekonomi kita. Termasuklah yang terbaru dasar gaji progresif untuk bantu tingkatkan gaji, ya. Tapi semua ni dia akan makan masa untuk laksana dan untuk dikecapi dan dinikmati. Tapi ada setengah benda, contoh dalam bawah KKD kami ada pusat ekonomi digital. Ya. Jadi baru-baru ni Perdana Menteri ada umumkan, okey, semua allowance bagi pengurus pedi 911 pedi seluruh negara, semua allowance naik RM500. Jadi memang immediately dia dapat nikmat tu lah, dapat rasa benda tu. Bermula 1 hari bulan Januari 2024. Kemudian kita dapat tahu e-wallet dapat kredit RM100. Boleh dapat manfaatkan. Ya. Jadi saya rasa mungkin bagi ada golongan yang bagi mereka inilah makna kerajaan yang baik, kerajaan yang prihatin, kerajaan yang tahu apa keperluan rakyat. Ya. Masa yang sama ada juga yang ingin lihat apa undang-undang baru yang perlu kita bawa, apa penambahbaikan, reformasi, apa benda-benda yang kena berbeza daripada pentadbiran-pentadbiran dulu. Ya. Jadi ada yang disebut tadi pasal digital ID dan digital. Dan proses pendigitalan ini sangat penting dan dia memang akan makan masa tapi manfaatnya bila semua dah ada, ya, insya-Allah banyak benda akan lebih mudah. Baik, saya akan tanya tadi terutamanya tentang baru-baru ni Yang Menteri lancarkan package 5G Rahmah. I'll come back to you untuk soalan tu. Tapi saya tengok Marina nak tanya soalan. Silakan Marina. Terima kasih Datuk Seri. Saya ada soalan untuk YB Azalina sebab saya selalu suka tengok YB selalu laut di luar sana. Kagum dengan dia? Kagum, sangat kagum. Ada peminat? Jadi YB Azalina,
Kalau dulu komponen PH dan BM sering berbalas kritikan di pentas politik, sekarang kita dah satu bantal dah. Tak tahulah satu bantal tapi mimpi lain-lain ke mimpi sama. Jadi YB, 1 tahun dalam kerajaan Madani atau Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani, masih ada rasa janggal ke? Sebab dekat luar sana mesti ada wujud buah fikiran daripada komponen-komponen daripada parti PH, BN dan gabungan parti gabungan yang lain. Jadi boleh tak YB Azalina kongsi sedikit macam mana situasi dalam mesyuarat kabinet? Panas ke sejuk ke? Aircon sejuk lah. Apa ni, banyak orang kata cinta tu buta kan? Oh, cinta buta. Jadi maksud saya, dan dulu-dulu banyak orang bercinta lepas berkahwin. Ya. Mungkin itulah keadaan kami kot. Kena bercinta lepas berkahwin, betul tak? Betul. Tapi kalau proses nak buat anak pun 9 bulan. Oh. Ni baru setahun. Jadi kalau baby ni keluar baru sebulan. Baru 2-3 bulan. Jadi saya sebenarnya nak bagi analogi itu sebab ialah ramai orang muda kan. Ya. Saya kadang-kadang tengok bahawa generasi muda dalam negara kita dan di mana di dunia kadang agak very impatient. Cakap hari ni dia nak semalam tu siap. Dia tak begitu. Dan bila kita tengok Yang Berhormat Perdana Menteri kita ke-10 ni, dia buat structural perubahan dulu iaitu ekonomi. Sebab macam kata YB Fahmi lah, isu kewangan. Saya ahli parlimen dah 5 penggal di kawasan luar bandar. Mula-mula memang kawasan Jane bertendang. Tiba-tiba dapat projek rapid oil and gas storage, dapat projek dialog. Kami naik begitu hebat. Tapi anak-anak muda tak dapat sebab mereka baru tak berkecimpung dalam oil and gas industry. Itu sebabnya kita pergi balik pada reverse kepada aspek TVET dan sebagainya, sebab kita kena sediakan supaya nombor satu, anak-anak muda dia tak berhijrah keluar dan dia bekerja di kawasan rumah mereka bersama keluarga. Kemudian kita bagi dia kemahiran sebab kita ada ekonomi-ekonomi baru ni. Ekonomi baru ni ialah kerana kita tahu bahawa anak muda dalam negara kita banyak ada paling minimum diploma. Kita ada degree, banyak universiti. Kalau kita Baling Batu pun, mesti graduan muda tu kita tanya, dia akan ada degree. Tapi bila pekerjaan tu kurang, ekonomi tu kurang. Dan kita mesti ingat kita ni post-COVID. Dan post-COVID tu satu dunia tu dia dah stand down dah 2 tahun. Ya. Jadi semua yang kita berhadapan, saya bukan defensif. Tapi saya nak kata kalau kita nak banding lah, kita banding ekonomi kita dengan negara-negara berjiran kita dan juga di negara luar di mana negara Eropah masalah agama, pertingkalahan, masalah bangsa, kebencian. Di negara jiran kita tengok semua berebutkan ekonomi. Dan hari ini kalau kita tengok pendekatan structural change mana menteri-menteri kabinet bersama Yang Berhormat PM10 pusing ke serata dunia, pergi ke APEC, pergi sini sebab dia nak buat pelabur. Dan pelabur datang kalau negara kita aman. Kalau negara kita tak aman, ada ekstremism, siapa yang nak melabur? Macam kita nak invest dalam penjagaan, hari-hari manager dengan tukang masak bergaduh, gerai mesti hancur. Yeah. Betul tak secara logik? Yeah. Itu sebab kita kena faham bahawa di setiap kerajaan yang dipilih, bentuk kerajaan 5 tahun. Supaya kerajaan tu dapat membina. Jadi bila kami ni dipujuk oleh ataupun dititau oleh Yang Berhormat, dititau oleh Yang Mulia Tuanku, kami kena bekerjasama. Mungkin kami dulu musuh tapi disebabkan politik ialah is an art. No permanent friends, no permanent enemy, just permanent interest. Itu sebab politician macam kita yang bertahun dalam politik, kita ni tak boleh terlampau membenci. Sebab hari ni musuh kita ni mungkin akan menjadi kawan kita dan kawan kita akan menjadi musuh kita. Itu sebabnya bagi saya dalam aspek ini, di parlimen tu dia ada peraturan syarat dia sebab kita kena ikut. Dan penting kita dah pilih kerajaan, tak cukup kita dah ada kerajaan pencampuran, kemudian kita tak boleh lah. Itu sebab isu sekarang ni yang banyak saya tengok komen-komen anak muda tu, saya faham sebab mereka terlampau bersemangat. Dia nak tengok ada peralihan, dia nak tengok ada perubahan. Tapi itu ya saya kata kita kena ingat. Saya rasa baru setahun ni nanti minggu bulan ni kita rakam ni 1 hari bulan. 2 hari dari sekarang, setahun kita angkat sumpah. Lah. Tak, setahun kita angkat sumpah. Angkat sumpah tu dah bersama lah, macam akad nikah lah. Tapi menarik, saya cerita sikit. Ya. Bulan 6 tahun 2022, waktu tu kita dah memang sign CSA.
Dan waktu tu saya, YB Datuk Seri Azalina, Hanayo, Alice Lau, Fauziah Saleh, kita dalam jawatan kuasa pilihan khas wanita dan kanak-kanak. Dan kita ada pergi satu lawatan kerja ke United Kingdom sekali dengan ahli parlimen Sikh Tarmizi. Dia 6. Kita orang ada 6. Pergilah belajar. Daripada lawatan tu, daripada 6 ni, 3 jadi menteri. Datuk Seri Azalina, saya, YB Hana. Seorang jadi timbalan menteri, YB Fauziah. Seorang jadi timbalan speaker, YB Alice Lau. Seorang ni pula dalam pembangkang. Jadi pembangkang. Tapi kalau nak kata langsung tak ada experience tu, kita dah ada lah. Ada sikit lah kan. Kita orang Johor dah berendut lah. Dia dah muda mungkin tak faham berendut tu apa. Saya pun tak faham, saya gelak je lah. Orang Johor orang Selatan faham berendut. Maknanya politik is art of impossible. Ya, betul. Ya, sebab saya fikir dari segi keperluannya adalah politik yang stabil. Kita telah belajar beberapa siri sebelum ini, politik tidak stabil dan tidak beri manfaat kepada rakyat. Dan saya percaya atas sebab itulah 5 ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional Pembangkang, mereka menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Dan tadi YB Azhar sebut tentang akta lompat parti dan sebagainya. Tentulah rakyat di luar sana ingin bertanya, bagaimana sokongan yang mereka berikan ini, adakah mereka hilang kursi sebagai ahli parlimen ataupun adakah ini boleh dianggap satu strategi lompat parti yang baru berdasarkan undang-undang yang sedia ada? Dia akta lompat parti tu lompat parti. Ya. Saya ingat saya buat 2 private members bill tapi ditolak lah sebab kita nakkan perception bahawa yang kursi itu kursi parti, bukan kursi individu. Jadi bila akta lompat parti ni dibawa oleh kerajaan sebelum, semua ahli parlimen bersetuju nak buat pindaan pada perlembagaan sebab perlembagaan ini membenarkan kita kebebasan untuk bergerak. Ya. Kalau tak ada akta lompat parti, tak ada pindaan perlembagaan, memang ahli-ahli parlimen boleh pergi mana-mana blok menyokong. Dan ini menyusahkan rakyat. Jadi semua bersetuju. Tapi saya dah minta recall proceedings lah. Maknanya kalaupun dia nak tinggalkan parti ke masalah disiplin, kursi itu boleh dipelenggayakan balik. Tetapi kita buat referendum kepada pengundi. Tapi kerajaan masa tu tak bersetuju. Masa tu Menteri Undang-Undang tu, Speaker hari ini Dewan Negara. Dan kerajaan kita duduk bahawa dalam jawatankuasa pilihan khas, Special Select Committee, kita bincang. Semua wakil parti masa tu bincang. Dan kita bincang macam mana senario sedemikian. Dan dalam perbincangan tu, saya masih ingat lagi. Saya rasa sejak kebelakangan ni banyak komen pada kami yang terlibat dalam jawatankuasa tu. Bila kita bincang tentang mereka yang memberikan sokongan tapi dia tak lompat, adakah dikira sebagai lompat? Ya. Keputusan pada kerajaan tidak. Dia kata pada mereka, lompat tu ialah bila dia betul-betul tinggalkan parti. Itu sebab hari ini saya tengok dan saya pun beritahu pada rakan-rakan kabinet, isu dia ialah kalau dia buat apa pun tindakan sebab dia nak membentuk kerajaan dan nak membagikan Fahmi jadi Perdana Menteri. Ya. Fahmi tak cukup nombor lah. Dia nak jadi Perdana Menteri dia kena ada 112. Dan Fahmi janjikan bulan, bintang, matahari, segala-galanya nak jadi Perdana Menteri. 112. Jadi dia tak cukup 3, 4, 5. Dan dia janji saya bagi ni, begini. Dia belum lagi Perdana Menteri, dia dapat, mungkin orang boleh kata ini rasuah. Sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Ya. Tapi kalau Perdana Menteri dah Perdana Menteri, dengan sokongan 149, lagi 5 tu untuk apa? Itu sebab bila mereka memberi sokongan, mereka berkata saya masih dalam parti saya tetapi saya nak menyokong semua dasar-dasar yang membawa kepada perpaduan, dasar-dasar kepada pembangunan dan sebagai balasan saya nakkan supaya kerajaan melihat bahawa sebagai parti pembangkang saya berkemampuan untuk mendapat sokongan daripada kerajaan. Jadi mereka kekal sebagai ahli parti mereka. Ahli parti dan juga pembangkang. Tapi tertakluklah pada parti mereka. Kalau parti mereka nak buatkan tindakan sebagaimana. Macam parti saya, kami ada syarat tertentu bila orang tu bertanding. Tapi isu di sini, Dr. Sam, itulah, saya selalu nak tekankan yang banyak orang lupa bahawa bila bercakap tentang CSA, bila bercakap tentang mana parti politik boleh mendapat. Kalau kita ingat dulu-dulu masa saya pernah jadi pembangkang PRU ke-14, kami pun tak dapat peruntukan.
Kami pun tak boleh masuk kepada premis kerajaan yang memerintah. Macam-macam tak dapat. Tapi isu di sini, kalau kita menjadi kerajaan gabungan, maka bolehlah parti tersebut dan ahli politik mereka, Dewan Rakyat khasnya, berkecimpung dan mendapat bantuan. Tapi sekarang ni, peluang tu ada sebab Yang Maklumat bila dia berucap dalam Parlimen, banyak kali dia kata boleh bercakap dengan Yang Maklumat Timbalan Perdana Menteri Kedua untuk membincang. Dan bila bincang tu mungkin mereka akan sign perjanjian. Dan perjanjian ni mungkin akan diberi maklumat pada semua orang. Jadi tak ada isu yang bawa lari ahli parlimen, ada yang tuduh menggertak, ada tuduh merasuah dan macam-macam tuduh. Itu sebab pada saya dalam bab ni, isu lompat parti tu bila kalau kita baca perbahasan untuk mewujudkan akta lompat parti ini pada sesi yang lepas, penekanan lebih kepada meninggalkan parti yang dia bertanding atas tiket parti tersebut. Dan hari ini mereka mengatakan bahawa mereka tidak meninggalkan parti, hanya memberi sokongan. Jadi parti itu berhak untuk melakukan tindakan disiplin kalau mereka nak. Itu antara dia dengan parti dia. Itu yang saya nak terangkan. Jadi apa yang kita lihat di sini ialah dia bukan lompat parti. Dia memberi sokongan dan kerajaan sudah dibentuk. Ya. Baik, itu satu penjelasan yang sangat jelas supaya tidak ada lagi cakap-cakap di belakang tentang isu ini. Namun Wabi Fahmi, 2024 ini tahun yang sangat penting bagi kerajaan perpanduan madani. Kerana setelah setahun kita lihat Perdana Menteri telah pun mengurus politik stabil, ada kerangka ekonomi yang jelas. Jadi bagaimana perancangan Kementerian Komunikasi untuk menjelaskan kepada rakyat segala inisiatif dan ikhtiar yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kefahaman sehingga ke peringkat akar umum. Sebab kita tahu dalam kerajaan adanya JECOM, adanya Stratcom. Jadi kalau orang masuk boleh sesat. Jadi mungkin boleh jelaskan tentang isu ini supaya rakyat dapatkan maklumat dan fakta yang jelas. JECOM dan Stratcom bukan bawah saya. Ya. Itu kita. Sebelum ni saya selalu kena pukul, selalu kena marah, selalu kena maki. Sebab dia, semua orang ingat JECOM dengan Stratcom ni bawah saya. Betul. Kesian staff saya macam Firdaus yang duduk kat sini. Kesian dia kena pukul. Tapi saya okey je tengok dia kena pukul. Tak ada masalah. Yeah. Saya pun kadang-kadang. Jadi, dia tapi bawah KKD, kita ada Jabatan Penerangan. Dan dalam Jabatan Penerangan, kita ada 1,878 komuniti madani. Di peringkat akar umbi 1,878. Oh. Ya, jadi kita ada di seluruh negara. Belum semua telah dibentuk, tapi dalam proses. Ya. Dan komuniti madani ini dia akan bertindak untuk membantu menyelaras, menyampaikan maklumat sampai ke peringkat akar umbi dasar kerajaan sampailah ke bawah. Sebab kita tengok hari ini cabaran kita adalah audiens berbeza, cara mereka berkomunikasi berbeza. Dan ada setengah tempat mungkin kita boleh secara online. Setengah tempat mungkin kita sesuai pakai TV. Setengah tempat kita kena duduk minum kopi. Ya. Jadi memahami keadaan itu, jadi kabinet dah putuskan, kerajaan dah putuskan, kita bentuk komuniti madani. Dia sama macam dulu, kita ada komuniti Satu Malaysia, komuniti Harapan Malaysia, tapi kali ini saiznya lebih besar. Dan mereka akan bantu Jabatan Penerangan. Masa yang sama, saya lihat setiap kementerian ada peranan untuk pastikan mesej yang ingin mereka sampaikan kepada rakyat tu, itu adalah dalam bentuk yang rakyat mudah untuk hadam dan kita boleh kata lebih kurang berkhasiat untuk mereka. Saya bagi contoh, kalau bagi KKD, salah satu fokus kami adalah isu telekomunikasi. Jadi internet yang baik, internet yang murah, internet yang laju, internet yang stabil. Jadi benda inilah yang akan menjadi fokus dari segi teknikal. Alhamdulillah, bulan ke bulan, dapatan daripada Jabatan Perangkaan menunjukkan harga internet di Malaysia semakin berkurangan. Mungkin telco tak suka tapi rakyat gemarlah. Yeah. Dan ini baik untuk rakyat dan dapat membantu mereka kurangkan kos. Kurangkan kos belum cukup. Jadi melalui Pusat Ekonomi Digital, kita akan bangunkan usahawan. Perdana Menteri telah arahkan at least 10,000 orang usahawan. Sam tahu tak, dekat pusat-pusat ekonomi digital ni,
macam Datuk Seri Azalina sebutkan tadi. Mereka tak payah berhijrah, tak payah keluar daripada kampung, tapi boleh dapat pendapatan beribu, berbelas ribu ataupun berpuluh ribu. Saya pernah jumpa seorang kakak dekat Bau di Sarawak. Dia berniaga online, manik. Dia buat manik. Pendapatan bulanan dia RM25,000. Ada seorang kakak niaga roti, bakery dekat Morib. Bukan kat KL, bukan kat Shah Alam. Pendapatan dia lebih daripada RM50,000 sebulan. Kita tak payahlah jadi menteri, kita buka bakery. jadi yang saya nak tunjukkan ialah untuk KKD, maklumat sama ada daripada KKD itu sendiri ataupun kementerian-kementerian lain, dasar-dasar kerajaan mesti sampai ke akar umbi. Tapi kita faham juga rakyat nakkan internet yang murah. Baik. Dan peluang yang lebih baik. Jadi inilah yang kita sajikan dan kita sediakan untuk rakyat. Baik, insyaAllah tahun 2024 akan menjanjikan yang terbaik untuk rakyat, terutama dari segi liputan telekomunikasi dan internet yang lebih murah. Alright, kita berhenti seketika dan kembali. Music please. Baik, kita kembali berbual dan meneruskan perbincangan kita. Masa sangat mencemburui. Namun saya fikir adil untuk kita buka beberapa soalan daripada audiens ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Aziz. Waalaikumsalam. Pada malam ini saya nak nanyakan soalan, kalau boleh jelaskan dan terangkan teras 6 teras madani itu yang selama ini rakyat fikir hanya terkait dengan ihsan ataupun dengan jualan rahmah dan sebagainya lah, lebih kepada B40 punya inisiatif. Dan apakah peranan menteri-menteri lain dalam konsep madani ini dalam kerajaan kita sekarang? Terima kasih. Terima kasih. Iman. Jadi ada 6 trust tadi tu. Sebenarnya kalau tanya saya, tadi disebut tentang ihsan ya, tapi dia ada 6. Jadi dia kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Kalau tanya saya, dalam banyak 6 ni sebenarnya antara yang paling penting adalah kemampanan. Sebab kemampanan ataupun dalam bahasa Inggeris sustainability. Apa yang kita sebut sebagai mampan tu adalah adakah dia boleh berterusan. Kalau kita tengok mungkin kita ambil contoh amalan rasuah. Ya. Adakah sesuatu proses yang rasuah tu sangat diperlukan untuk proses itu berjalan? Adakah itu mampan? Adakah itu sustainable? Jawapannya tak. Jadi maksudnya tahun demi tahun kos dia akan meningkat dan akan menjadi beban dan beban. Akhirnya benda tak jalan, projek rosak, duit pun tak tahu pergi ke mana. Dan rakyatlah yang sengsara. Jadi kalau kita, bagi saya lah, antara teras yang menjadi asas ya, kepada segala usaha kerajaan madani ini, salah satu yang penting tu ialah kemampanan. Jadi banyak yang lain pun saya boleh kupas, tapi saya rasa yang saya nak bagi penegasan, sebab itulah kita nampak banyak daripada keputusan Perdana Menteri waktu ni, dia adalah bersikap memberi satu penegasan isu kemampanan. Saya bagi contoh, sekarang ni Perdana Menteri dah arahkan semua agensi dan kementerian pakai My Digital ID. Jadi ada netizen, Saitro yang berkata, jangan pakai My Digital ID ni, nanti kan kena tanam chip, nanti kan agenda Zionis. Bukan. Dia asasnya ialah, Perdana Menteri kata, setiap kementerian yang nak buat apps, dia akan belanja 2-3 juta ringgit untuk apa yang dikenali sebagai modul eKYC, ya, Know Your Customer, ya, data pendaftaran. Jadi kenapa kita nak belanja 2-3 juta untuk setiap kementerian buat benda yang sama, padahal dengan data yang ada, 5G yang ada, dengan internet yang baik, kita tak selaraskan dan benda tu lebih mampan, benda tu lebih sustainable, menjimatkan, efisien, produktif. Ya, jadi di sini saya ambil satu contoh daripada 6 tu, dan bila kita tengok
kenapa Perdana Menteri fokus benda macam tu? Supaya kita tak membazir, supaya kita dapat selesaikan masalah rakyat, penyasaran, subsidi, pastikan golongan yang memerlukan mendapat bantuan dan memudah cara. Cuba bayangkan dengan My Digital ID, kita cuma perlukan satu login untuk semua, MyJPJ, LHDN, semua, dan nanti bank-bank pun akan pakai. Jadi tak payah nak ingat. Masuk sini pakai password tu. Masuk yang sana dah lupa password. Jadi semua one single password. Jadi itu lebih mampan. Bagi saya, itulah usaha kita. Satu password untuk semua transaksi. Baik, ada soalan lain? Soalan lain? Soalan seterusnya? Jom kita ke depan. Kenalkan nama dan boleh terus ke soalan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Irfan. Saya nak tanya berkenaan tentang media sosial sekarang ni. Apakah langkah kerajaan membendung fitnah, berita palsu yang berleluasa di TikTok? Negara jiran seperti Singapura ada pelbagai undang-undang untuk mengehatkan dan beri tanggungjawab untuk pengguna. Apa pendirian kita? Baik. Itulah yang Pak Menteri Undang-Undang. Di negara jiran ada pelbagai undang-undang untuk mengawal TikTok. Kita pun ada undang-undang. Tapi kadang-kadang masalah undang-undang kita ni agak, pada saya lah, secara pandangan peribadi saya, ada juga undang-undang kita ni yang ketinggalan zaman. Ya. Sebab sekarang ni macam social media platform, undang-undang kecanggihan ni agak berlainan. Macam contohnya isu scammer sekarang yang sedang berlaku berluasan. Betul. Kalau kita tengok di segi proses nak mensabit ni, dia nak kena cari bahan bukti, nak ada dia punya tuduhan tu masuk ke mahkamah, nak pembuktian beyond any reasonable doubt, tanpa ada prasangka. Itu sebab contohnya kadang-kadang orang rasuah, contoh dia tak pakai cash, dia pakai e-wallet ataupun cryptocurrency. Dia sembunyikan duit dia dalam dunia digital. Okay, kita pergi mahkamah, kita cakap, oh, dia ada ambil. Bukti mana? Kita tunjuk dunia digital kalau sistem mahkamah tak memahami transaksi tersebut, tak adanya pakar dan sebagainya. Macam mana dia nak sabit atas the degree tu dalam kes jenayat tanpa apa-apa keraguan? Dia boleh menimbulkan keraguan. Ini bukan saya, orang tu curi IC saya, ambil nombor saya. Ya. Itu sebab dalam pun digital penjitalan yang disebut oleh YB Fahmi, undang-undang kena bergerak serentak. Saya cakap tentang isu reformasi undang-undang. 2,000 lebih undang-undang kita daripada tahun sebelum merdeka. Banyak undang-undang kita pada zaman dulu. Kalau kita tengok tu, dia pada zaman penjajah. Kemudian naik kepada zaman selepas merdeka. Kemudian lepas tu menjadi daripada Melaya kepada Malaysia. Jadi ini semua perlu kita buat kajian semula. Ya. Itu sebab bila tadi adik tadi tanya saya tentang konsep madani, pada saya penting pada saya ialah ihsan. Contohnya kita buat undang-undang macam pensabitan kes hukuman mati ada, tapi kita bagi kuasa kepada hakim. Bukan lagi tak ada pilihan bagi hakim. Hakim kena juga gantung, hakim pun tak nak. Jadi ini isunya lah tentang aspek ihsan. Jadi bagi saya, kalau dia nak tengok, bila cakap tentang konsep madani tu, dia satu konsep yang menyeluruh. Dan rakyat kena memahami bahawa dalam kita nak mengubah minda ni, bila cakap tentang kerajaan, dia kerajaan ni bukan menteri kabinet yang 28 orang seorang. Ya. Eksekutif ni lah agensi kerajaan, dan kita ni sistem federalisme. Kerajaan pusat, kerajaan negeri, ini Sabah dan Sarawak, semua kerajaan negeri adanya pendekatan sendiri, pelaksanaan sendiri. Jadi nak memperbetul untuk menerima satu konsep itu, memerlukan satu kerjasama, kepahaman, kestabilan. Itu sebab isu yang roll out yang mana YB Fahmi sebut tu ialah mungkin kita tengok daripada 1 tahun di segi pembetulan, di segi struktur, tahun 2024 ialah implementation. Delivery. Apa pun kita nak bercakap, macam saya buat katakan contohnya undang-undang bankruptcy yang kita sebut pada sesi 2023. Nak masuk tahun 2024. Isu bantuan guaman kita nak buat. Kita sebut, kita buat pindaan undang-undang suhakam. Kita buat pindaan. Kita bukan buat pindaan hari ini, kuasa undang-undang hari ini, baru besok terus semua berubah. Nak contohnya isu bankruptcy, orang tu bankrupt disabit oleh mahkamah. Nak keluar pada bankruptcy tu kena buatkan peraturan kertas kerja dan sebagainya, pergi balik nak buat filing mahkamah, itu memakan masa.
Itu sebab yang saya terang daripada tadi itu. Isunya ialah permulaan dengan satu dasar yang kita sebut dan perubahan pada dasar sebut ialah implementasi. Kalau rakyat menganggap kita cakap hari ni semalam dah siap, tu tak boleh lah, tak masuk akal. Saya bukan defensif. Ya. Itu sebabnya terma 5 tahun tu yang disebut untuk kajian untuk pemerintah dalam banyak konsep negara tu ialah supaya mempunyai masa untuk persediaan struktur, dasar dan implementasi. Ya, tadi diulas tentang bagaimana dalam kerencaman kerajaan ini kita berdepan dengan cabaran serangan-serangan yang berbentuk misinformation, disinformation, fitnah dan sebagainya. Jadi untuk tahun depan ni, Wabi Azhar, boleh kita jangkakan ada pembentangan rang undang-undang yang baru untuk pastikan serangan-serangan yang tidak bertanggungjawab di social media ni dapat dikawal dan dikekang, kerana kalau kita tidak ada satu mekanisme ataupun undang-undang yang jelas, saya bimbang serangan-serangan yang tidak ada tanggungjawab ini adalah resepi kepada kemusnahan dan keamanan dalam negara ini. Memanglah saya setuju, tapi nak mewujudkan satu undang-undang tersebut perlu memanggil semua stakeholder. Ya. Bila bercakap tentang isu social media, kementerian bertanggungjawab yang bertanggungjawab di segi platform media tu adalah Kementerian Komunikasi. Intipatinya yang ukuran, contohnya isu pelanggaran 3R, ialah dilihat daripada Kementerian Dalam Negeri. Jadi dia banyak-banyak perbezaan daripada premis agensi dan kementerian yang berlainan. Dulu kalau kita ingat dulu-dululah kita ada kepimpinan negara dan dalam negara kita ada undang-undang ISA. Dia preventif. Maknanya sebelum berlaku dia tahan. Kita banyak marah, ini tak boleh. Sebab kita kata, ini betul-betul menentang hak asasi. Tahan tanpa bicara. Tahan tanpa bicara. Lepas tu kita berbalik pada isu sekarang ni, macam pun yang saya sebut tadi, undang-undang fake news tu, kita kata tak boleh. Kita adakan demokrasi, tak boleh ada kawalan sedemikian. Tapi hari ini sebab kepantasan. Dan saya pun terfikir sambil macam YB Fahmi cakap tu, saya terfikir isu tentang AI dengan chatbox. ChatGPT tu. Saya tengok contohnya macam di Amerika Hollywood sendiri. Pelakon-pelakon semua dah marah sebab AI mengganti dia punya rupa-rupa untuk berlakon. Lagi murah, tak payah bayar ni, tak payah bayar tu. Pasal teknologi begitu laju. Dan juga bila orang kata tentang isu, tentang assignment dan sebagainya, sistem teknologi yang begitu laju, yang mana undang-undang tu kena berubah ikut masa. Tapi proses kita nak buat undang-undang, nak berbahas undang-undang, nak melulus undang-undang tu makan masa. Lepas tu kita nak kuat kuasa undang-undang. Saya selalu, kesimpulan saya mudah, saya tak betul sangat tekan pada mesti ada cukup undang-undang. Saya yakin dan saya percaya antara terbaik ialah kita mesti self-regulate. Contohnya macam kita kata contoh-contoh isu fake news. Kalau kita tahu benda tu tak betul dan kita mendapat kepastian sama ada benda tu betul ke tidak, tanggungjawab kita bukan untuk forward benda tu. Untuk mendapat klarifikasi. Itu bertanggungjawab. Saya sebut daripada pengalaman saya yang bila kita cakap undang-undang jenayah seksual pada kanak-kanak. Bila kita buat undang-undang ni tahun 2017, antara yang kita khawatir ialah isu dark web. Yang mana adanya elemen grooming. Maknanya dia boleh communicate macam umur sama, ajak-ajak minta tengok gambar. Lepas tu dia bagi duit, dulu dia bagi token. Lepas tu gambar tu dia sebar dan dia jual. Di belakang tu kita tak tahu siapa sebenarnya. Mungkin orang yang tua, berumur 70 lebih, 60 lebih. Tapi dia hanya berkomunikasi sebab dia nak buat tarikan. Jadi kita buatkan undang-undang pada 2017. Tapi pada tahun buat pindaan kepada undang-undang 2017 tu, kita buat pindaan. Sebab kita tahu bahawa undang-undang tu tak dapat menangkap tentang tindakan yang berlaku pada hari ini. Sebab sekarang ni dia orang kata, contohnya Menteri Dalam Negeri dah sebut, dia kata isu pornografi dia kata yang menyebabkan kanak-kanak menjadi mangsa selalu ni dah tak ada dalam dark web lagi, dia dalam open source. Orang semua main surfing je, rasa hak demokrasi dia boleh surf. Itu sebab self-regulation tu ada dan kita tidak boleh forward dan kalau kita tak pasti. Tapi kalau kita, saya selalu percaya bahawa kita nak cari, nak tangkap, nak sabit tu memang susah. Sebab sistem ni terlampau laju. Itu sebab saya kemahiran yang berhormat menteri lah untuk preemptif lah pada saya. Kita guna AI lepas ni. Guna AI. Baik. Kalau dia tambah sikit je. Kalau please. sekarang negara lain, macam ambil Singapura, dia ada POFMA. Akta dia nama POFMA. Maksudnya kerajaan akan arahkan
kamu ada tempoh sekian untuk turunkan. Kalau tak, kamu kena dakwa. Itu yang berlaku dekat negara macam Singapura lah. Ya. Kalau dekat Malaysia kita ada sebenarnya. Kita boleh, tapi dia mungkin ada beberapa step lah. Kalau di Singapura lagi cepat. Ya. Tapi saya tak kata kita nak ke arah tu. Cuma saya nak bagi peringatan juga kepada semua. Ada mahkamah yang telah putuskan, ada satu kes baru-baru ni yang kata kalau kita forward pun kenyataan yang salah kita boleh kena saman. Kita boleh diambil tindakan. Jadi just because kita forward, orang forward pada kita benda yang fitnah, benda yang salah, dan kita pula forward kepada orang, kan? Sebenarnya kita forward tu pun boleh menjadi satu kesalahan. Ya. Jadi hati-hatilah WhatsApp ni. Ya, masa sangat mencemburui kita dan kita sudah pun di hujung siaran dan terima kasih kepada kedua-dua menteri yang sanggup meluangkan masa. Banyak sebenarnya topik yang nak kita bincangkan tapi dalam masa 2 minit. Harapan 2024. Fahmi. Tak pasti jangan kongsi. Semak sebelum sebar. Baik. Untuk Wabi Azhar. Berani buat, berani tangguh. Oh, ini semua nak menyerang semua ni. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan yang di luar sana. Ada satu tulisan Raja Ali Haji yang saya nak kongsi di sini daripada syair Tamarat Al-Muhimmah. Jika anak anda jadi menteri, orang berilmu anak anda hampiri. Lawan mesyuarat berperi supaya pekerjaan jadi ugahari. Tahu tak mana ugahari apa? Ugahari itu maknanya sederhana. Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kedua-dua tetamu kehormat. Jangan lupa untuk meneruskan siaran ini pada setiap minggu dan kita akan panggil pelbagai menteri untuk hadir dan menerangkan isu-isu yang berkaitan dengan kementerian mereka. Mudah-mudahan ini akan jadi satu platform untuk menyuarakan sebarang pandangan dan juga kritikan saudara yang absah, yang dalam sifat constructive criticism. Dan tentunya juga kita meraihkan pandangan-pandangan yang pelbagai di luar sana. Jadi boleh ikuti Suara Anak Madani di semua channel, YouTube, Twitter, Facebook dan sebagainya. Dan di situ boleh kita berkomunikasi dengan lebih lanjut lagi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada pasukan band kita malam ini yang bernama Mezzo Band yang diketuai oleh lead singer saudari Amalisa Azman dan dibantu oleh Lukman, Khairul Amin Fahmi, Aiman Fikri dan Alif Ruzami. Sampai kita jumpa lagi. Silakan The Mezzo Band.